Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Kita masih lagi dalam arena majlis ilmu pada malam ni. Saya nak tengok siapa dah masuk tu. Nampak macam Indah dah ada, Masyita pun ada. Siapa lagi? Anda di mana? Boleh saya tahu, dekat ke jauh? Okey, kita ingin bermula sebaik saja kita nampak lebih daripada katakan selalunya saya tengok kalau touch 100 mata tu dah boleh start dah straight away. Okay, alright, sementara tu kita sebutkan nama Aiman dahulu. Betul, Syaifrina pun ada. Okay, siapa lagi dari Singapura? Naza pun ada. Konita Sofia, Ifat apa tu, Ifat Anas ya, Serpihan. Okay, baik. Quite fast this Monday ni, malam ni anda sudah bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia semua? Okey. Voice 10 upon 10. Saya mengharapkan semua boleh dengar. Okey. Cerita tentang bengkak kaki pada malam ini merupakan satu topik yang sama ada you pernah kena sewaktu you berdiri banyak atau duduk lama sangat, ataupun you tengah pregnant, itu masih dianggap sebagai biasa. Saya ulang, kalau you kena berdiri lama sangat, macam kita ke sekolah dulu kita ada assembly, atau sekarang kalau kita meeting lama-lama, dan kadang-kadang kita terlupa nak duduk di katakan transport, di dalam bas atau kereta api, LRT, kalau duduk ataupun berdiri lebih pada 1-2 jam tu kadang-kadang kaki bengkak kan. Itu selalunya lepas you jalan-jalan sikit, balik rumah, mandi, kena air panas, air sejuk, semua clear. Betul? Kalau pregnancy pun, kalau dah lepas pregnant dah tak ada bengkak-bengkak kaki. Okay? Dan selalunya you kalau bengkak macam mana pun, bila dah tidur besok pagi hilang, itu tidak begitu merisaukan sangat, dan dia tidak berulang terlalu kerap. Yang saya nak cerita malam ni ialah kaki yang bengkak yang agak kronik. Tahu kronik tak? Maksudnya dia lebih daripada 1-2 minggu ni masih lagi tak nak turun. Itu you jangan melawak. Boleh? Okey, malam ni kita sediakan nota juga. Tekan love, like dan share. Alright. Sebab ini boleh berlaku pada peringkat umur mana pun, especially kalau anda atas pada umur 30-an, 40-an tu lagi kena jaga-jaga. Okey, baik. Ada beberapa sebab yang anda kena tahu kenapa kaki anda bengkak. Okey, atau edema ni adalah perkataan sains yang berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud swelling ataupun bengkak. Boleh saya tahu siapa pernah pengalaman bengkak kaki yang lama tak, dan doktor finally found out something is wrong? Sebab tu saya tulis title pada malam ni, iaitu mungkin ada penyakit yang serius yang mungkin anda tak ambil perhatian. Kalau dah lama sangat baru doktor jumpa, yang tu kadang-kadang takut terlambat. Okey, apapun yang difahamkan dengan edema ni, cuba tulis selalunya anda kena kat kaki ke pergelangan kaki terutama sekali ke, specifically ke, atau kat tangan, sampai lengan-lengan tangan ni, ataupun sambil kadang-kadang keluar kat mata, keliling mata lah, maksudnya bengkak puffy tu, nampak macam ikan mas di keliling mata tu, bengkak aja. Okey, tapi malam ni saya fokus pada kaki. Boleh? Kalau terutama sekali ada 2 jenis, yang you tekan dia tak nak naik balik, itu dia panggil pitting edema. Ada satu lagi you tekan dia tak ada tenggelam apa-apa. Okey, yang tenggelam tak ada apa-apa ni selalunya disebabkan oleh masalah vein you. Vein tu maksudnya kan arteri dengan vein kan, vena. Okey, disebabkan dalam vein tu ada dia punya injap yang dah lemah, dia tak boleh tahan lagi air ataupun fluid, cecair yang lebihan ni, dia turun ke bawah ikut gravity. Itu yang menyebabkan kaki tu bengkak aja kan. Satu lagi mungkin you ada hypothyroid. Saya ulang, hypo, rendah. Hormon thyroid tu boleh menyebabkan you pun ada masalah bengkak kaki, tapi bila tekan dia tak tenggelam. Lain semua, selalunya masalah-masalah yang saya nak bagi tahu ni semuanya bila tekan dia tenggelam minimum 3-4 saat baru dia nak naik pelan-pelan. Itu yang bahayanya ni. Okey,
So kita dah habis yang tak tenggelam, itu disebabkan oleh vena maksudnya vein punya insufficiency, tak cukup kuat, lemah. Ataupun nombor 2 ialah disebabkan apa saya kata tadi, hypothyroid, masalah thyroid you. Ini kita nak fokus pula yang lebih serius ni. Kalau tak serius kita tak risau sangat kan, betul? Okey, jangan terlalu risau yang boleh edema kat otak pun boleh edema, mata pun boleh edema, bengkak ni bahaya ni. Kalau otak tu sampai boleh bawa maut pun. Okay, so saya nak beritahu kat you macam mana benda ni boleh berlaku. Bila orang kata edema ni, maksudnya ialah lebihan cecair atau air-air ni, yang fluid-fluid ni semua ni, yang luar daripada, kata bayangkan ni pembuluh darah, blood vessel. Yang ni katakan sel bertrilion-trilion, milion-milion lah bawah ni kan. Jadi di antara sel dengan pembuluh darah, tempat-tempat ruang ni lah yang dipanggil bila dipenuhkan dengan air ataupun dapat water retention, tak boleh patah balik ke jantung ke, tak boleh patah balik ke atas, ke paru-paru semua ni, dia akan tersimpan di bawah. Itu yang dinamakan edema. Faham? Edema ni kalau dibiarkan lama sangat pun bahaya, dia boleh jadi ulcer. Dia boleh jadi sampai nanti dah ulcer tu boleh pecah-pecah, semua tu bahaya juga. Dan dia boleh block circulation ataupun pelancar, orang kata apa, perjalanan darah. Dan memang susah nak jalan lah kalau bengkak lama sangat kan, dan dia terdedah kepada infection nanti. Baik, ada lagi beberapa sebab yang anda kena tahu kenapa benda ni boleh berlaku. Cuba cek. Kalau kaki anda tengah bengkak sekarang dan tak mau surut, terutama sekali bila you dah bangun tidur sampai petang lagi bengkak, itu kena cek. Saya ulang, bila petang lagi bengkak lagi besar, pagi dia kecil. Ni bengkak tu. Okey. Nombor 1 yang you kena cek ialah sama ada you salah ubat. Selalunya pemakanan ubat-ubat seperti painkiller, dia bukan saja merosakkan buah pinggang, dia juga boleh menyebabkan edema berlaku kalaupun buah pinggang tak rosak lagi. Saya ulang, kalaupun buah pinggang tak rosak lagi. Nombor 2, ubat-ubat yang orang tua-tua seperti yang ubat nyanyuk ni, ubat untuk Parkinson, ubat untuk masalah, lagi siapa yang kena kemoterapi pun, kalau kena ubat-ubat kemo, ataupun kena kemoterapi sendiri yang pakai IV drip semua, ke hospital pun boleh mendapat orang panggil kaki bengkak pun. Lepas tu ada ubat-ubat blood pressure, beta blocker semua ni, ubat diabetes ataupun ubat insulin pun boleh. Yang jangan anda lupa, siapa yang lama sangat ambil steroid pun boleh jadi masalah ni. Nampak? Okay, alright. Nombor 2 ialah otot kita jadi lemah. Kalau otot bahagian betis, terutama sekali bagi mereka yang terlalu lama dah, katakan masuk hospital ke, ataupun tak suka berjalan, atau dah berumur, duduk rumah orang tua, tak nak pergi mana, matahari pun tak kena, ini pun boleh menyebabkan blood tu susah nak berjalan, lembab sangat, maka dia pun jadi tersimpan ataupun retention tu, orang putih kata water retention. Okey. Nombor seterusnya ialah nombor 2 yang paling utama kita takut nak dengar ialah you tak sedar kata jantung you dah mula rosak, ataupun you rasa ataupun dah pernah kena doktor kata rosak tapi tak sedar, dia terus melalui proses kerosakan yang lebih serius sehingga kan darah tak boleh naik lagi dah. Pasal apa? Jantung dah tak boleh pump. Tu orang panggil lemah jantung. Okey, selalunya heart failure lah menyebabkan jadi masalah ni, dan selalunya dia melibatkan, kalau lama sangat, paru-paru pun jadi jam, pun boleh jadi berair juga kat sana, dia pun tak boleh pump elok-elok, maka dua-dua tempat ni rosak, maka jadilah edema. Jadi edema ni adalah satu keterampilan atau manifestasi sesuatu penyakit yang agak serius di dalam organ ataupun badan kita. Boleh faham tu? So nombor 1 yang serius apa? Ada heart problem. Nombor 2, nombor 1 tadi sebenarnya makan ubat yang tak betul, salah, tak sesuai. Nombor 2, penyakit jantung. Nombor 3, penyakit buah pinggang. Orang yang ada kidney failure, selalunya kaki dia bengkak. Okey. Dan setengah orang kata kalau tadi jantung ataupun buah pinggang, kalau kena yang belah kiri, selalunya you punya bengkak belah kiri. Tapi tak semestinya, dia boleh bengkak dua-dua sekali pun. Sebab apa? Kalau bahagian sistem jantung dan sistem buah pinggang ni, selalunya dia boleh melibatkan dua belah kaki sekali. Okey.
Kalau yang sebelah kaki saja, selalunya kalau belah kanan orang kata liver problem. Betul. Ada kes-kes liver cirrhosis. Saya ulang, liver cirrhosis. Berarti liver rosak pun boleh menyebabkan kaki bengkak. Kalau belah kiri, selalunya orang kata sebelah jantung belah kiri. Tapi saya kata apa tadi? Kalau dua-dua belah pun jangan anda lupa nak pergi cek dengan doktor dulu. Buah pinggang terutama sekali yang menyebabkan kebanyakan bengkak-bengkak ni berlaku secara susah dia nak turun. Selagi mana you tak betulkan buah pinggang, bukan betulkan bengkak tu. You jangan nak pergi kempiskan bengkak tu saja. Setengah orang betul lah angkat kaki semua, nanti saya cerita apa nak buat. Tapi yang tu bukan jawapannya. You kena selesaikan punca kenapa kaki tu bengkak. So seterusnya, punca selain daripada liver pun rosak, buah pinggang rosak, you tak boleh, ataupun somehow you mungkin jadi vegan ke vegetarian ke, you tak makan langsung daging. Memanglah kita kalau ambil D&D diet pun kurang daging, tetapi you makan juga sayur-sayuran, banyak kan ada protein kat situ, kacang-kacang, seeds and nuts, semua tu ada protein, tak ada masalah kan. Tapi katakan you tak ambil langsung protein pun boleh kaki bengkak. Saya ulang, kalau protein tak cukup, langsung tak ada dalam badan, kaki boleh bengkak. Sebab apa? Kenapa kaki ni, kaki pula, bahagian tisu anda kat sebelah kaki ataupun ankle ni boleh bengkak? Dia satu, gravity. Nombor dua, pembuluh darah ni kan dia ada pressure. Bila dia nak keluar daripada pembuluh darah tu, fluid tu, kalau anda tengok dia lebih kurang 35 mm mercury. Kan di jantung kita bila pump tu kan sampai 120 mm mercury, itu dipanggil systolic. Bila dia relax kan lebih kurang 80 kan, tu yang jadi 120 bawah 80 tu. Tapi bila dia sampai kat penghujung bahagian capillary kan, vein dengan artery, tapi penyambung dia yang halus tu dipanggil capillary. Jadi capillary ni lah bocornya berlaku ni. Kalau pressure-nya 35 dah sampai kat sana tu, bila dia nak patah balik dia cuma lebih kurang 25. So ada baki 10 mm mercury ni lah boleh mengeluarkan bahan-bahan fluid ke arah interstitial fluid. Jadi bila dia nak patah balik nanti ada lagi dia punya blood pressure yang tak payah ingat tak apa, tapi dia ada measurement dia. Jadi kalau kemasukan patah balik tu tak cukup, maka jadilah orang panggil peninggalan cecair tu banyak, banjir ke kawasan-kawasan di luar daripada pembuluh darah dan luar daripada sel-sel, tak sempat dia masuk, dia orang kata apa, bertebaran. Itu yang jadikan orang kata jadi bengkak kaki tu. Dan ada dua lagi sebab utama. Satu ialah varicose vein. Pernah dengar varicose vein tak? Pernah tak tengok macam ular hijau-hijau tu kat belakang betis you? Siapa masih ada yang hijau-hijau tu? Waktu pregnant selalu banyak. Atau kalau you gemuk, memang kaki you hijau-hijau je, macam ular berlengkau. Itu varicose vein. Tapi kalau ada dalam lagi, deep vein pula dalam tu yang dipanggil deep vein thrombosis. Dalam tu pula nanti kalau ada block apa-apa, dia pun boleh menyebabkan air atau cecair tak boleh naik balik, dia tersimpan kat bawah. You pernah dengar ada orang kena nephrotic syndrome, kecil-kecil lagi dia dah kena makan steroid, kesian dia. Buah pinggang dia bocor, keluar protein banyak sangat dalam badan, jadi protein tak ada dalam pembuluh darah, jadi dia tak boleh tarik balik, maka air tu pun tak boleh diputar atau dikitar semula, maka dia tertinggal kat bawah, jadilah namanya edema. Lebih kurang macam tu backgroundnya. Maka sekarang apa you kena buat? Nombor satu, tidak bukan you kena orang kata pastikan you tidak ada masalah yang besar, seperti masalah jantung, masalah paru-paru, masalah apa lagi saya kata tadi, buah pinggang, masalah liver. 4 organ ni kena check betul-betul. Kalau doktor kata semua ni clean, no problem, then you tak risau sangat. You boleh usahakan, kalau protein tak cukup, senang je kan, kita cari protein-protein yang daripada sayur pun banyak, kacang pun banyak, no problem. Lepas tu kita ambil makanan-makanan yang tinggi dengan magnesium pun bagus, sebab salah satu penyebab utama kenapa jadi edema, tak cukup magnesium. Satu lagi, tak cukup potasium. Dia makan makanan yang tinggi dengan potasium ni banyak di dalam sayur-sayur yang hijau. Dia kalau you ikut D&D diet dengan rainbow food yang saya ajar you semua, Masya Allah, no problem. Puasa pula macam hari ni kan, hari Senin dengan hari Khamis. Lepas tu kita sentiasa puasa malam kan.
saya rasa tak ada masalah. Kecuali you ada diabetes, ingat tak saya kata masalah-masalah yang besar-besar tu, termasuk juga blood pressure pun ada, termasuk you ada apa masalah lagi kegemukan, you isap rokok lagi, maka apa yang you perlu buat ialah cek balik supaya tidak ada masalah serius. Kalau masalah serius, betulkan dulu jantung, betulkan buah pinggang, betulkan you punya liver dulu. Kalau ada fatty liver semua, tak guna you pergi nak pakai stocking semua, nak kempiskan you punya edema, tak jalan, tak baik. Okay, so kena rajin lah ni, betul-betul ikut, clear dengan doktor dulu, make sure, baru boleh kita buat konsep yang buat kat rumah, iaitu angkat kaki, elevate your kaki tinggi daripada jantung, faham kan? Waktu tidur ke, waktu duduk ke, kalau pergi office pun carilah, bos tak nampak, angkat kaki tinggi-tinggi sikit, faham? Tengah hari tidur, angkat kaki 2 bantal, faham? Okey. Lepas tu nombor 2, tidak ketinggalan ialah exercise. Yang ni saya kena tekankan, selalu you tak dengar saya selalu tekankan exercise, yang ni kena. You mau tak mau, you kena gerak badan. You mau tak mau, kena jalan, ataupun paling-paling bicycle yang kat dalam rumah tu pun tak apa, yang static bicycle kalau tak mau kat luar. Okay? Sebab tu orang pergi buat kerja kebun, orang rajin sampai umur 80 pun boleh bergerak lagi, jalan kaki. At least pagi-pagi you tengok kan, yang Chinese tu every morning you tengok, kita subuh dia berpeluh kat bawah. Saya duk tengok lah dia orang jalan depan rumah tu. Jadi kita kadang-kadang jangan segan lah. Sebab apa? Bengkak kaki, jawapannya ialah bergerak. Faham? Okey, bagus. Exercise yang ringan tetapi agak sampai dia menghilangkan bengkak. Dia, you boleh nampak, setengah jam dia dah surut kalau tidak ada masalah besar, saya kata. Okey, lepas tu massage. Dia panggil lymphatic massage. Lymph ada satu sistem arteri, vein, satu lagi lymph kan, yang macam perparitan dalam badan kita pun ada perparitan. Bila yang lebih-lebih kumuhan-kumuhan tu dia jatuh dalam parit ni akan naikkan balik, hantar ke dalam kita punya jantung balik juga kan. Tapi kalau parit-parit ni sangkut-sangkut sehingga bengkak ni, edema, you urut ke jantung. Saya ulang. Suruhlah isteri ke ataupun suruh abang you ke, ni kalau perempuan yang ramai tengok ni, you suruh anak-anak you pun urut pelan-pelan. Pakai minyak apa pun tak apa, asalkan lembut. Kalau boleh minyak yang ada magnesium lagi bagus. Okey, apa yang penting ialah minyak kelapa pun boleh, asalkan dia licin. Nak pakai minyak olive oil pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai sunflower oil pun boleh, no problem. Okey, so massage. Dan last kali ialah pakai benda-benda yang macam stocking tu lah. Zaman sekarang ni ada stocking yang lebih special, yang tidak terlalu ketat. Kadang-kadang pakai stocking lagi bengkak pun ada. Salah bulan pakai stocking tu. Ada stocking yang jangan salah beli, supaya dia sebenarnya dia kecil kat bawah, dia longgar kat atas, baru dia boleh naik cecair itu balik ke tempat asalnya, maksudnya ke jantung. Number last kali tentang pemakanan pula, saya nak betulkan, boleh tak you amalkan coriander seed, iaitu ketumbar. Pernah dengar ketumbar? Betul ke saya kata coriander tu ketumbar? Saya pun takut salah ni, tapi dia macam herba. You tahu kan ketumbar kan? Orang perempuan tahulah ni. Buat teh ketumbar. Maksudnya you rebus bagi jadi setengah. Nak bubuh stevia pun boleh, no problem. Okey, buat 2 kali sehari. Kalau tak ada coriander, boleh buat dengan ginger halia, buat teh halia. Kalau nak campur dengan barley pun boleh. Air barley macam saya ajar you all untuk buah pinggang tu, yes, sebab dia ada konsep yang sedikit diuretik pun, maksudnya senang lawas kencing. Lepas tu parsley pun boleh buat, daun parsley. Saya tak tahu Melayu nama apa parsley ni, tapi parsley, teh parsley pun boleh buat, ataupun you tumbuk-tumbuk parsley ni bagi jadi macam paste, ya. Lepas tu you sapu ataupun you tampal kat kawasan ankle yang bengkak tu. Kalau bengkak tu agak banyak, maksudnya besar sikit tempat dia, dua belah kaki pula, tak payahlah paste ni, you minum je bagus. Okey, satu lagi, you rendam kaki you dengan Epsom salt. Nak sebut Epsom, Epsom, Epsom salt. Okey, garam ni sebab dalam tu ada magnesium sulfate, campur lebih kurang setengah cawan Epsom salt ni, letak kaki dalam besen tu. Okey, rendam agak-agak sesedap rasa, panas-panas suam tu, you buat sehari lebih kurang 15-20 minit, bubuh salt tu boleh.
selang sehari pun tak apa sampai dia tak datang balik bengkak ni. Lepas tu nak minum apa lagi? Lemon juice campur dengan cinnamon pun boleh. Apa tu, kayu manis kayu manis, cinnamon. Okey, kalau nak buat urut dengan cinnamon dengan virgin olive oil pun boleh. Masukkan urut. Lagi satu, sejuk dengan panas. You rendam katakan 3 minit untuk air panas, 1 minit air ais. Air sejuk betul lah. Janganlah ais nanti takut tebak, takut sejuk sangat rosak kulit you pula nanti. Tapi alternate sampai dia hilang panas tu, masuk balik air panas sikit lagi, buat dalam 15-20 minit. Boleh? Okey, lagi ada satu dua lagi. Ada satu teh, Mak Saleh suka pakai ni. Tak, saya pun jarang nak rasa Dandelion. Dandelion. Dandelion tea ni dia pun senang kencing. Dia bukan nak bagi hilang air yang bertangkung di kaki you tu. Sambilan tu boleh pakai stocking. Lepas tu kalau makanan saya kata tadi, ikut D&D diet balik. Dan you boleh amalkan apple cider vinegar pun sebelum nak makan siang atau nak makan malam. Okey, ingat ikut kita punya sayur-sayur yang menghijau. Jangan lupa kepada spinach, brokoli, itu kale, apa lagi, gobi, semua tu bagus. Avocado very good. Lagi seeds and nut, no sugar. Ikut balik D&D diet, no sugar, no milk, and kurangkan daging yang moden ni lah. Tapi saya slow down tu sebab saya nak minta you, disebabkan protein is important. Kalau you sayur mencukupi, hijau semua, no problem. Tapi hari treat day, saya galakkan untuk penyakit ni, you boleh ambil telur ayam lah, telur ayam kampung tu sama sekali. Jangan ambil yang moden ni. You tengok dia punya kuning pun dah pucat dah. Ambil kuning yang ke arah orange tu, itu bagus. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan anda belajar sesuatu pada malam ni. Kalau siapa yang happy dengan kita punya ilmu ni, boleh you share tak dengan kawan you, mana tahu you dapat beri manfaat. Mungkin adik-beradik mereka yang menghadapi masalah kaki bengkak ni, very common. Very common. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan anda jangan lupa ambil D&D 369 saja inci tu kalau ada penyakit ni, untuk menghilangkan radangan dan melancarkan peredaran darah, kan, omega 3. Dan baru-baru ni saya lancarkan Santera tu. Wah, itu best of the best. Okey, sebab dia ada D3K2 wajib. Okey, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Let go and feel good all the time. Bye.